أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي Tazkirah Nurani dibawakan oleh Unit Pendidikan Islam PPD Batu Pahat dan Sekdis Batu Pahat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang dihormati tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah serta para yang menonton pada petang ini dalam program Nurani, Tazkirah Nurani, yang pada petang ini alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah Taala mengumpulkan kita pada di akhir-akhir bulan Syawal, yang mana Nabi kita SAW menyatakan
barang siapa yang masuk daripada bulan Rajab, mereka dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang selalu diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan juga Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. InsyaAllah dari masa bermula daripada hari ini hinggalah nanti 5 hari lagi, InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengizinkan kita untuk melakukan ibadah yang sebagai ibadah yang wajib, yang diwajibkan dalam rukun Islam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, memberikan kita jalan yang mudah dan dijauhkan daripada kepayahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam petang ini kita mengambil sedikit beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh kongsikan sebagai tazkirah untuk diri saya juga dan sidang hadirin yang menonton pada petang ini. Moga-moga di sana sebagai, kata orang tu, sebagai persiapan, untuk kita memasuki pada bulan Ramadan. Dalam tajuk ini iaitu Ramadan yang ku rindui. Perkataan rindu ini adalah satu perkataan yang kita nyatakan kepada orang yang sedang bercinta. Orang yang bercinta biasanya merindu. Maka kalau dia bercinta dengan seseorang, lelaki ataupun suami dan isteri, maka dia akan rindu si suami ataupun isteri ataupun anak-anak. Rindu anak nak balik, ataupun anak rindu kepada ibu dan ayah. Begitu juga yang berlaku kepada Nabi kita terhadap Thauban ataupun Sauban kepada Nabi SAW, yang mana ketika itu Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu dalam keadaan sedih, dalam keadaan beberapa hari, beberapa ketika tidak bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi jumpa dengan Sayyidina Sauban, wahai Sauban, bagaimana keadaan kamu sekarang? Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Sauban, aku dalam keadaan gundah, dalam keadaan memikirkan sesuatu perkara sehingga kan aku ini tak lalu makan, sehingga aku ini tak berapa sihat dalam 2-3 hari ini. Rupa-rupanya aku dalam keadaan nak jumpa denganmu ya Rasulullah. Aku menyatakan apabila berada di rumah, aku terbayang-bayang dengan wajahmu ya Rasulullah. Tapi ketika sampainya aku dapat jumpa denganmu ya Rasulullah, hilang segala keresahan, kerinduan kepadamu ya Rasulullah. Sehingga kan aku mengenangkan satu ketika nanti, adakah perasaan aku ini apabila rindu nak jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, aku dapat bertemu semacam hari ini. Dan aku memikirkan, wahai Rasulullah, di akhirat nanti yang lebih takut lagi ya Rasulullah, dalam keadaan aku ni sebagai umat Muhammad yang biasa. Maknanya Sayyidina Sauban ni sahabat Rasulullah. Walaupun begitu, dia rasa diri dia tadi tu sebagai insan biasa, sedangkan Nabi SAW seorang Nabi. Dia khawatir Sayyidina Sauban nanti tak dapat jumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau kat dunia ni dia boleh jumpa Rasulullah, 2-3 hari tak jumpa, rasa rindu nak jumpa. Bila dah jumpa, hilang rasa rindu. Begitulah. Lalu kata Sayyidina Sauban, boleh tak nanti beri satu jaminan ya Rasulullah, boleh tak nanti dalam keadaan di akhirat aku boleh bertemu dengan Nabi, denganmu ya Rasulullah di akhirat nanti. Ketika itu Nabi tak boleh jawab apa, sehinggalah turun ayat yang menyatakan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bila Jibril alaihissalam menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW, secara tidak langsung menjawab persoalan Sauban. Perasaan semacam dia takut nanti ataupun khawatir di akhirat nanti dia tak boleh jumpa Rasulullah semacam kat dunia. Dengan tarafnya Rasulullah itu tinggi daripada Nabi SAW. Lalu dijawab oleh Al-Quran yang menyatakan siapa-siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka nanti boleh bersama-sama dengan para nabinya, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah terbaik teman. Betul, kita kalau ada teman yang rapat, memang rindu dengan mereka. Lama tak jumpa bang, lama tak jumpa bro, gitu kan. Lama tak jumpa kawan kita, seminggu pun rasa rindu tau. Tapi jangan lupa keluarga sendiri, jangan lupa ayah ibu,
Kalau duduk di berjauhan, bukan tidak bersama dengan ibu bapa, telefon mereka kerana perasaan rindu tu. Begitulah juga dengan Ramadan, yang kita nak nyatakan sedikit pada petang ni sebagai tazkirah. Adakah di kalangan kita yang sentiasa rindu? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, as-salawatu khams, sembahyang itu 5, iaitu sembahyang 5, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wal ramadanu ila ramadan yukaffiratin bainahunna. Kata Nabi SAW, sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu, antara waktu zuhur kepada waktu asar kepada waktu maghrib kepada waktu isyak kepada subuh, dan juga satu Jumaat kepada satu Jumaat yang lain. Dan juga Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan dengan satu Ramadan, yukaffira bainahunna, akan menyebabkan seorang itu diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nak sebutkan satu Ramadan bermakna tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Kita dalam suasana PKP kan, terkenang dalam suasana kita mengingat tahun lepas, 2 tahun lepas ataupun tahun lepas, kita tak boleh keluar rumah dalam keadaan kita PKP, berada di dalam rumah saja, tak boleh keluar. Keadaan ketika itu, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, yang biasanya bagi mereka yang lelaki yang nak sembahyang tarawih sunat di masjid ataupun di surau, kita mengenangkan suasananya bila kita keluar rumah jalan lengang, tak ada kereta, semua kan orang semua berada di rumah. Kalau bagi pihak jawatan kuasa masjid, hanya 3 atau 4 orang saja yang boleh datang ke masjid. Apakah perasaan kita ketika itu? Sedih, tak dapat bersama-sama dengan rakan, ataupun ada di kalangan kita rakan-rakan yang telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika pandemik telah berlaku 2 tahun lepas. Apakah kerinduan kita boleh nanti dalam masa 5 hari nanti, bila masuk satu Ramadan itu, kita dah bersedia, 2 tahun lepas aku tak dapat beribadah kepada Allah Ta'ala, ni sekarang masanya untuk aku menghabiskan masa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ataupun fokus ataupun memberi pertumpuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun disebutkan rindu. Kerana apa? Di antara satu Ramadan dengan satu Ramadan itu, kata Nabi SAW, yukaffirat maknanya diampunkan dosa dia selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada sembahyang 5 waktu, kita tadi sembahyang zuhur, kita buat secara berjamaah misalan. Kemudian nanti pada waktu asar, kita buat asar lagi, sembahyang asar. Antara 2 solat, bukan hanya 2 solat, antara 5 solat itu Allah Ta'ala memberikan pengampunan dosa. Jumaat, begitu juga jemaat. Antara Jumaat lepas dengan Jumaat ini, selagi mana Jumaat yang lepas kita tidak melakukan dosa besar, Allah Ta'ala memberikan pengampunan. Dan juga Ramadan yang tahun lepas, dan akan datang 5 hari lagi ni. Ramadan yang 5 hari lagi nanti, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pengampunan. Satu ketika Nabi SAW mengucapkan amin ketika mana Nabi menaikkan mimbar, kan? Satu kisah yang kita sering dengar daripada tuan-tuan guru kita menyatakan sewaktu Nabi menaiki mimbar, apa yang berlaku kepada Nabi SAW ketika itu. Nabi mengucapkan perkataan amin. Nabi mengucap perkataan amin. Lalu ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Tuan Tuan mengucapkan perkataan amin, amin, amin? Lalu dia jawab ringkas oleh Nabi SAW, sewaktu aku menaiki mimbar tadi, Jibril datang bertemu dengan aku, lalu menyatakan cilakalah dan hilang rahmatnya kepada mereka apabila datangnya bulan Ramadan, mereka itu tidak diberikan pengampunan dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi menyatakan amin. Lalu ketika itu Nabi menaiki mimbar yang kedua. Nabi ketika itu Jibril beritahu, cilakalah ataupun hilang rahmat kepada mereka yang jika bersama-sama mereka itu ada ibu bapa. Yang mana ibu bapa itu perlu diberikan hikmat, perlu disantuni. Dengan sebab dia itu, dia menghalang untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai anak-anak yang ada peluang untuk kita berbakti kepada mereka, kita kena membuat bakti kepada mereka. Takut nanti dengan sebab mereka tu ada. Mana ada orang lahir kat dunia ni tak ada mak bapak kan, gitu kan. Ada. Balik sekolah kalau ada anak ataupun pelajar-pelajar yang mendengar pada petang ini, jangan lupa salam mereka.
cium tangan mereka. Belum tentu lagi kita balik daripada sekolah tu, mak kita ada lagi ataupun seumpamanya. Maknanya sebutkan akhlak ala Islam ni pun diajarkan kerana dengan adanya mereka, ibu bapa, walidayhi ataupun ahaduhuma, jangan menyebabkan lam yudkhilul jannah, menyebabkan seseorang itu tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Nabi menyatakan amin. Jangan sampai kita ini diaminkan ataupun diperkenankan doa dengan sebab kita ada kedua ibu bapa tapi tidak diberikan sebab untuk dia dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, lalu Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cilakalah ataupun jauhnya rahmat seseorang itu apabila mereka itu mendengar suara ataupun mendengar namaku tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Faqultu amin. Lalu Nabi nyatakan amin. Lalu 3 amin itu telah dijawab oleh baginda Nabi SAW. Yang terutama yang pertama tadi itu amin, masuk Ramadan tapi tak diberikan pengampunan, rugi. Itu kita untuk kita lah sama-sama kita berikan ingat rugi. Kalau masuk je 5 hari tadi tu kita tidak diberikan pengampunan. Kalau boleh sekarang lah kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana minta ampun tadi tu hari-hari minta ampun, sekurang-kurangnya selepas sembahyang semua kita maklum 3 kali astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Moga-moga Allah Taala memberikan pengampunan. Dan bila masuk saja bulan Ramadan dengan doanya, ya Allah, sampai jugalah aku pada bulan Ramadan pada tahun ini. Allah Maha Besar. Ya Allah, kuatkan, tetapkan iman aku. Ya Allah, dengan iman aku dengan sebab kehadiran bulan Ramadan yang aku lindungi. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan pengampunan, memberikan disebutkan penghapusan dosa buat kita di masa nanti apabila kita dah dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah untuk beribadat itu diberikan kemudahan. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam satu hadis ketika mana Nabi SAW menyatakan pada akhir bulan Ramadan, Nabi menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad azallukum syahrun mubarak. Yang mana Nabi menyatakan secara ringkasnya, wahai manusia, pada hari ini akan datangnya kepada kamu satu bulan yang mana bulan itu penuh dengan keberkatan. Itu bulan disebutkan bulan Ramadan tu bulan penuh dengan keberkatan. Apa maksud berkat? Selain daripada rindu tadi tu kita nak jumpa seseorang, selain daripada kita nak jumpa dengan Ramadan, kita tak tahan ataupun kita selampau nak tak tunggu bilakah datangnya bulan Ramadan. Kita perangkat rindu tadi kita dah miss sedikit. Sekarang kita nak sebutkan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan dengan penuh keberkatan. Bulan yang keberapa dalam tahun hijrah? Tuan, dalam tahun hijrah ini ada 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan. Ramadan adalah bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan yang ke-9. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Begitu nak sebutkan 1 bulan. Para ulama menyatakan antara 12 bulan itu yang paling tinggi rankingnya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan tempat yang bulan yang paling tinggi yang mana seseorang itu diberikan pengampunan. Bulannya itu siang pun baik, malamnya pun baik. Bulan Ramadan Ramadan disebutkan bulan mana tiap sepanjang hari. Malam bulan Ramadan pun baik, siangnya bulan tu pun disebutkan kebaikan. Itu maknanya sebutkan Allah Taala nak meninggikan bulan Ramadan kerana di sana Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan nikmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya bulan Muharram, tempat yang kedua. Seterusnya bulan Rajab, seterusnya bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Sya'ban dan bulan-bulan lain. Walaupun kita tahu bulan yang pertama itu bulan Muharram, tapi nak sebutkan untuk khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan yang paling tinggi. Kemudian barulah bulan Muharram. Bulan Muharram tu kita tahu ada 10 Muharram ataupun Ashura. Rajab memanglah, Rajab ini bulan Al-Haram. Dzulhijjah tu ada ibadah haji. Dzulqa'dah persiapan untuk menunaikan haji. Sya'ban yang kita sedang lalu ini bulan yang mana persiapan untuk memasuki bulan Ramadan
kemudian barulah bulan-bulan lain. Ini telah ditetapkan oleh para, ataupun telah diuraikan oleh para ulama, bab kebaikan ataupun fadilatul syuhur, kebaikan bulan. Dan antara 12 bulan itu dipunya penghulu dia siapa? Sayyidus Syuhur. Dia sebutkan penghulu dia ialah Ramadan. Ceritalah kan, penghulu mukim 10, penghulu mukim 9, penghulu mukim 8 dan sampai ada penghulu dia. Kalau hari-hari dalam Islam iaitu Sayyidul Ayyam, hari-hari dalam Islam seminggu tu Sayyidul Ayyam ialah hari Jumaat. Itu sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi menyatakan betapa innahu qad azallukum syahrun mubarak. Bulan Ramadan juga disebutkan bulan keberkatan. Yang mana fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan itu ada satu malam khairun min alfi syahr. Disebutkan khair itu maksud khair. Khair maksud dia adalah yang terlebih baik. Bukan 1000 bulan, tapi mungkin Allah Ta'ala nak beri lebih daripada 1000. Kan? Khair, apa ni? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khair. Lailatul Qadr itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin Allah mungkin dapat 1000 bulan selama 83 hari. Mungkin malam tu orang dapat lebih, mungkin 2000. Khair, mana lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan seumpamanya Allah Ta'ala akan sediakan satu malam di dalam bulan Ramadan itu, kelebihannya di sana ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faradallahu siyamu. Dengan sebab Ramadan itu datang, maka Allah Ta'ala faradah. Ataupun dalam Al-Quran menyatakan kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam maknanya diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bulan Syaban puasanya sunat. Bulan-bulan lain puasanya sunat. Sunat, tapi bila masuk Ramadan dikirakan wajib. Itu istimewanya Ramadan. Cuba kita bayangkan selepas saja Syaban ini, tiba-tiba dia terus melompat. Seronok terus raya saja. Ramadan tak ada, kosong. Maknanya terus je Syawal. Maknanya kita tak berpuasa. Tapi kalau masuk je sebelum Syawal tu ada Ramadan, maka kita nyatakan difardukan ke atasnya berpuasa dengan syarat-syarat yang tertentu. Antaranya Islam, antaranya mukallaf, iaitu mukallaf ialah berakal dan juga baligh. Kanak-kanak macam mana? Kalau ada anak kecil nak puasa macam mana? Boleh dikiaskan para ulama mengatakan boleh kiaskan dengan solat. Maknanya kalau solat tadi muru auladakum bisolah, dalam keadaan mereka itu 7 tahun, anak-anak pun sekolah rendah boleh berpuasa. Walaupun umur dia baru 7 tahun, dikiaskan dengan solat. Nanti dah sampai umur 10 tahun, boleh dipukul. Pukul bukan dengan kuat, pukul dengan beritahu, bang, puasa bang, ataupun alung, puasa long. Alah, alung baru 10 tahun kau bah, dah suruh bangun, penatlah bah. Tak apa, kalau dia tak nak bangun, dia masih kanak-kanak, belum balik, dia tak wajib puasa. Jadi kita boleh ajar dia, boleh ajar beritahu. Maka kata lebih teruk lagi kalau orang dewasa misalnya, kalau dia dah lebih umur kanak-kanak, dia tak puasa lebih dahsyat daripada anak-anak kecil. Selain daripada itu, jangan lupa sembahyang ya. Selain ada kita ini, bila puasa jangan meninggalkan solat. Kerana solat itu tiang agama dan dia sebahagian daripada rukun Islam. Kan Imam Syed Alwi Al-Haddad Al-Atas Syed Alwi Al-Haddad, mufti besar negeri Johor almarhum, ada menyatakan bab mereka yang puasa yang mana pada masa yang sama tidak tidak solat, maka dia seolah-olah apabila berada di dalam air, berada di lautan begitu, dia bukan berada di dalam di dalam pelampung, dia berada di luar pelampung. Khawatir nanti dia boleh dalam keadaan tenggelam. Kata Imam Syed Alwi Al-Haddad, bekas mufti besar negeri Johor, beritahu sampai saat itu. Mana dia kiaskanlah, jangan sampai kita puasa kita tak solat. Anak-anak begitu juga. Kita kadang-kadang kejut anak-anak kita kan, bangun. Tapi subuh kita lupa nak suruh dia sembahyang. Kadang-kadang begitu lah. Mana kita niat sama-sama untuk kita dirilah. Kalau dia boleh sembahyang berjamaah, alhamdulillah. Kalau dia boleh puasa bersama-sama, kalau dia dah tak tahan pun tak apa, buka. Sebab dia tak wajib lagi berpuasa, mukallaf kan. Mukallaf ialah maknanya mereka yang baligh dan juga berakal. Orang gila, tak payahlah. Orang gila, bagian ada syarat-syarat yang lain lah. Orang gila tak perlu wajib, dan maknanya akal dia sihat. Dan juga mereka yang berpuasa itu, dia berada dalam keadaan mukim,
mereka suci daripada haid dan juga nifas dan juga syarat-syarat dan syarat-syarat wajib yang lain. Betul tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu difardukan ke atasnya berpuasa. Kemudian kata Nabi apa? Wa ja'ala qiyama lailati tatawwu'. Maksudnya bila malam itu dijadikan sembahyang yang disebutkan sembahyang sunat yang tak, sembahyang malam tu disebutkan sembahyang sunat yang tak ada pada malam yang lain. Dalam perbahasan ini ulama menyatakan sembahyang sunat itu adalah sembahyang sunat tarawih. Tak ada bulan-bulan yang lain. Bulan Syaban tak ada, bulan Syawal tak ada, yang ada bulan Ramadan. Sungguh-sungguh nak tunggu ni. Imam nak sebutkan as-salatu qiyamu athabakumullah. Dengar Bilal nak sebutkan. Bila suara-suara Bilal dah lama kita tak dengar. Dulu tak boleh 2 tahun tak boleh ke masjid, kita nak pergi ke masjid kan. Mana sebut nak ready nak dengar balik. Setelah 2 tahun kita mungkin tak dapat kesempatan untuk sembahyang berjamaah. Ini peluang untuk kita nak nyatakan tak ada bulan-bulan yang lain yang sampai sunatnya sangat dituntut. Itu sunat muakkadah sangat dituntut, iaitu sembahyang tarawih. Faman tatawwa fihi bi khaslati min al-khair kana kaman adda faridatan kama siwahu. Siapa-siapa yang membuat amalan sunat seolah-olah dia macam buat amalan wajib. Bulan Ramadan sahaja. Siapa-siapa buat amalan sunat luas, sembahyang sunat, membaca Al-Quran, sedekah sunat, semacam perkara yang kita buat itu pahalanya perkara yang wajib. Wa man adda fihi faridatan. Siapa-siapa yang membuat fardu yang wajib, fardu maknanya nazar, apa pun dibagi perkara yang disebut tu nak buat nazar, dia wajib, akan digandakan sehingga 70 kali ganda. Yang wajib nak disebutkan hanya datangnya bulan Ramadan, buat yang wajib digandakan sabiina faridatan fahuwa syahrul as-sabr. Dan bulan ini disebutkan bulan sabar. Bulan Ramadan, bulan tadi penuh dengan keberkatan, satu. Dari yang kedua disebutkan bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran, 2. Yang ketiga, bulan ini adalah bulan sabar, bulan sabar. Yang keempat, bulan makan. Tak adalah makan makan tu malam lah. Di bazar-bazar banyak tu kita boleh makan, maknanya janganlah makan lebih-lebih sangat lah. Boleh makan, bukan tak boleh. Nak sebutkan makan tu biasalah, tapi sebutlah kan, maknanya nak sebutkan oleh Nabi SAW, bulan ini adalah bulan sabar. Sabar untuk menyatakan apabila seorang itu sabar, as-sabru thawabuhul jannah. Orang yang sabar akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW dalam bulan Rajab dah keluar tu. Rajab tu dah keluar untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke Tabuk. Bulan Rajab itu sehinggalah bulan Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Tabuk, tempat yang jauh di atas kota Madinah. Begitu nak menghadapi satu ketumbukan Raja Byzantine ketika itu untuk melawan dalam keadaan yang begitu panas. Begitu keadaan itu orang Madinah ketika itu tengah menunggu-nunggu tanaman-tanaman yang akan dia dapati hasil daripada tanaman. Pokok-pokok kurma ketika itu sedang berbuah cantik. Ujian kepada mereka yang beriman, sama ada aku nak duduk rumah saja ke ataupun aku nak pergi bersama dengan Rasulullah untuk pergi berperang. Itu dalam peristiwa Tabuk. Dalam peristiwa Badar begitu juga, dalam keadaan yang begitu panas, dalam keadaan itu nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala untuk menahan kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan ketika itu yang daripada Syam berniaga untuk pulang semula ke Mekah. Nabi tahan di Badar. Itu juga dengan peristiwa Fathul Mekah berlakunya pada bulan Ramadan. Kita cerita Ramadan saja kan. Bulan penuh dengan kesabaran. Kalau para sahabat tu terdahulu bulan Ramadan dia perang, kita kerja. Ialah kerja penat biasalah. Kita kalau guru mengajarlah. Kalau anak-anak murid belajar. Ingat menuntut ilmu tu wajib. Kalau kita belajar dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala, dia akan digandakan tadi berapa? 70 kali ganda. Ini sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bulan ini adalah bulan sabar dan pahala sabar itu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun musawah. Dia adalah bulan yang sama rasa merasai. Ini masalah maknanya apa? Maknanya bulan untuk memberikan
memberikan penghormatan kepada orang lain. Contohnya dia boleh memberi makanan yang dimasak ni sebagai nak menghormati orang lain, diberi masakan dia untuk disedekahkan kepada jiran. Kemudian jiran tadi tu pun boleh bagi kepada dia. Wa huwa syahrun yazidu rizqul mu'min. Dan juga bulan ini, bulan Ramadan akan datang, bulan penuh dengan rezeki. Kemudian apabila seseorang itu memberi makan man fattara shaiman kana lahu itqun raqabati, seolah-olah dia membebaskan seorang hamba dan juga diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan panjanglah di sini ya. Ya Rasulullah laisa kunna bijudi ma yuftaru as-saim. Lalu disebutkan ya Rasulullah, aku ni kalau boleh nak bagi juga buka kepada orang lain, kerana aku dapat tahu sesiapa yang memberi buka orang lain maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, sedangkan aku tidak ada apa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, bagi sahaja kepada orang yang berbuka puasa meskipun hanya seteguk susu, meskipun sebiji kurma, ataupun seteguk air minuman, dan ketahuilah sesiapa yang beri makan untuk orang yang berpuasa sampai kenyang, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Betul program-program memberi buka puasa kepada anak yatim, kepada fakir miskin dan seumpamanya itu biasanya memang datang pada bulan Ramadan. Dia tahu pahalanya besar, iaitu dengan sebab yang kita lakukan tadi itu disebabkan menghapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti apabila seseorang itu yang mana dia buat perkara yang telah memberi minum ataupun telah menghilangkan dahaga sewaktu orang berbuka puasa, insya-Allah nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia nanti dengan dia boleh minum di telaga yang mana Allah Taala khususkan kepada telaga itu ialah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di waktu nanti di padang mahsyar suasananya panas. Suasana panas gelap, suasana panas terik, dan tak ada ketika itu air melainkan telaga daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kalau kita ni ada ada minuman mineral kecil-kecil kan, seumpama letak di pusat-pusat pengajian madrasah ke ataupun di masjid ataupun di surau, kita tahu orang yang berpuasa tu dia dahaga waktu siang. Malam tu ialah malam sajalah ada peluang untuk diminum, kita sediakan air mineral ataupun seumpamanya kita niat sedekah, diminum air untuk kita, maka insya-Allah nanti Allah Taala akan mempermudahkan kita di akhirat nanti. Itu kita memang gitu, nak minum siang memang tak boleh puasa, maka lepas waktu maghrib lah kita puasa. Kita minum, bila kita minum tu kita waktu mana nak minum, takkan waktu lepas maghrib kita nak makan nak minum, maka waktu tu ialah biasanya orang minum pada sembahyang waktu sembahyang antara sembahyang tarawih 500 ml tu boleh diminum boleh habis, maknanya badan dia yang kekurangan air ditampung dengan air. Kita pula ataupun siapa-siapa yang ada kemampuan sediakan untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana yakin nanti di akhirat tak ada siapa yang boleh memberikan kehilangan dahaga itu melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan teristimewanya mereka boleh minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dinyatakan di sini apabila boleh berikan makan dan berilah makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dan juga bulan ini iaitu bulan Ramadan, permulaannya adalah dengan rahmat. Awalahu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Bulan Ramadan mula-mula rahmat maknanya apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertengahan bulan Ramadan itu diampunkan dosanya oleh Allah Taala, dan akhirnya itukum minan nar, dibebaskan daripada pembebasan api neraka. Kalau barang siapa diberikan keringan kerja untuk budaknya, maka Allah Ta'ala akan membebaskan dia nanti di akhirat. Bagi mereka yang ada orang di bawah dia ataupun pekerja-pekerja di bawah dia, dia tidak memberat-beratkan. Itu juga antara satu perbuatan yang baik. Contohnya kita ketua, kita kata ke anak buah kita, contoh kita ataupun kita siapalah di mana-mana di mana-mana institusi, kata dia tak payah, ini tak payah, maknanya kita
berikan kelonggaran sedikit, bukan makin merendahkan prestasi kerja misalnya. Bagi mereka nak katakan sebab hari ni puasa, insya-Allah nanti dekat akhirat Allah Taala akan berikan keringanan. Bukan kita ambil peluang lah untuk kita rehat saja, tak. Yang maknanya ketika itu beri keringanan sedikit, kerana waktu puasa biasanya penat, biasanya dahaga dan sombong. Itu tuan-tuan yang sidang hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, situlah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan pada petang ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita nanti apabila masuknya bulan Ramadan, kita dalam keadaan benar-benar daripada sudut kita punya fizikal, kemudian mental kita bersedia. Bukan hanya kita ini berpuasa hanya lapar dan dahaga kan. Nak puasa khusus itu dia kena membuat gotong royong ataupun musyarakah antara mata kita, pendengaran kita, percakapan kita dijaga elok-elok. Selain pahala nak dapat pahala puasa itu, selain daripada menahan makan dan minum, puasa khusus. Dan khusus itu menjaga hatinya pula, semata-mata dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa, masih. مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان